Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bersama dengan Tadabbur Center pada hari ini untuk bercerita serba sedikit tentang surah yang ke-14 di dalam Al-Quran, iaitu surah Ibrahim. Adapun surah ini adalah surah Makkiyah yang mempunyai 52 ayat, yang mana surah ini adalah surah yang ke-72 turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berbicara tentang Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nama yang bukan nama Arab. Begitu juga dengan nama bapa Nabi Ibrahim alaihi salam yang disebut dalam Al-Quran dengan nama Azar, dan bukan ia adalah nama Arab. Maka kesimpulan kita dapat lakukan bahawa Ibrahim bukanlah bangsa Arab. Yang pertama. Yang kedua, kita hari ini membicarakan tentang apakah signifikan ataupun hikmah Allah Subhanahu wa taala menamakan surah Ibrahim ni dengan Ibrahim, dan kaitan dengan isi di dalam surah Ibrahim. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan kepada 3 perkara yang kita boleh kaitkan signifikan surah Ibrahim ini dengan kepribadian, prinsip dan gaya dakwah Nabi Ibrahim AS. Yang pertamanya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kisah ataupun surah Ibrahim ini dengan mendatangkan metafora pada ayat yang pertama dan pada ayat yang kelima. Metafora yang berbunyi, yang pertama, ayat pertama az-zulumati ila nur, begitu juga dengan ayat yang kelima az-zulumati ila nur, menandakan bahawa Allah memberikan kepada manusia satu nikmat yang sangat besar kepada manusia, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, nikmat keimanan. Nikmat iman ini adalah nikmat yang sangat besar, sehingga Allah memberikan satu gambaran. Yang pertama adalah gambaran cahaya. Allah memberikan cahaya kepada manusia. Tuan-tuan, tidak ada cahaya, kita tidak dapat hidup di atas dunia. Siang hari berjalan kaki, menaiki kenderaan, menaiki kereta di atas jalan raya, kena ada cahaya baru kita nampak jalannya. Begitu juga dengan ketika mana kita menelusuri perjalanan di malam hari, kita memerlukan cahaya. Maka cahaya ini sangat penting, signifikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan yang pertama, gambaran yang pertama ialah gambaran ketauhidan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala itu dengan gambaran cahaya. Itu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapa segala Nabi, yang membawa semua objektif Nabi membawa perkara yang sama. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala meletakkan sendiri metafora di dalam Al-Quran, yang mana metafora di antara yang boleh saya sebutkan sini pada ayat yang ke-24, apabila Allah mendatangkan contoh ayat 24, alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Allah kata bagaimana Allah mendatangkan satu gambaran, bagaimana Allah mendatangkan satu metafora, kiasan. Satu kalimah yang baik itu adalah seperti mana sebatang pokok yang mempunyai yang baik, yang mana terasnya, iaitu akarnya adalah thabit, adalah kukuh, dan menjulang ke langitnya adalah menghasilkan ranting-ranting dan buah-buah yang memberikan manfaat kepada manusia. Dan ini adalah gambaran kepada kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun buat macam-macam masyarakat pada zaman Nabi Ibrahim, umat pada zaman Nabi Ibrahim buat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sangat teruk, sangat ngulu mereka berikan ataupun mereka tekan Nabi Ibrahim alaihissalam, apa sahaja yang tidak dibuat oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim menentang seorang diri secara solo, bermula dengan berhujah dengan ayahnya, menggunakan kalimah tayyibah, berhujah dengan masyarakat menggunakan kalimah tayyibah. Maka power
ayat ini ataupun powernya bahasa, bagaimana ia digambarkan kalimah tayyibah ini, kata-kata yang baik ini memberikan kesan yang positif di dalam kehidupan. Inilah di antara kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa dakwah Nabi Ibrahim adalah membawa ataupun mengetengahkan kata-kata kebenaran dengan cara yang terbaik, berhujahnya, mendatangkan kita katakan logik akalnya. Semua ini adalah gambaran Nabi Ibrahim. Gambaran Nabi Ibrahim itu adalah gambaran pokok yang kukuh yang ada pada batang tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seterusnya, yang ketiga, sifat Nabi Ibrahim yang diketengahkan, yang mana dalam surah ini mengetengahkan sifat Nabi Ibrahim itu. Sekiranya kita melihat di dalam surah Ibrahim, bermula daripada ayat 35 sehingga ayat 41, bagaimana 7 ayat ini adalah ayat berceritakan tentang doa. 7 ayat daripada 52 ayat surah ni menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dalam doa ini menandakan kepada kita apa? Nabi Ibrahim adalah Nabi, seorang yang mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan syurganya, tetapi tidak pernah meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa ini adalah tanda kehambaan, dan doa ini adalah tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menariknya, ketika mana Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala merakamkan dalam Al-Quran, berdoa demi doa kepada Allah, Nabi Ibrahim menyelitkan syukur di samping doa tersebut. Maksud dia, dalam kita berdoa ni, Nabi Ibrahim berdoa, ini di antara kaifiyah Nabi Ibrahim berdoa. Dalam doa tersebut, Nabi Ibrahim menyelitkan syukur Allah juga telah memberikan kepadanya nikmat yang besar, iaitu Nabi Ibrahim kata apa? Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Ya Allah, aku bersyukur nikmat yang kau berikan kepada aku, apa dia? Dengan adanya zuriat Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, yang mana Nabi Ibrahim sendiri menyebut di dalam doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiga sifat utama yang kita sebutkan tadi itu secara ringkasnya menggambarkan bahawa Ibrahim alaihissalam, dan dinamakan dengan surah ini surah Ibrahim, adalah gambaran kepribadian Nabi Ibrahim, prinsip Nabi Ibrahim, dan bagaimana dakwah yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dengan sedikit capaian kita mengenai surah ini memberikan sesuatu kepada kehidupan kita, dan kita lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melihat rahsia ataupun hikmah-hikmah surah, nama-nama surah, iaitu di antaranya yang kita bincang hari ini ialah surah Ibrahim alaihissalam, surah yang ke-14. Baik tuan-tuan, kita teruskan dengan tadarus